وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah beredar kelakuan ini sekalian pula, yakni kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin, tempat perjalanan hati, tempat amalan hati, yang wajib bahawa belajar engkau akan ibadah yang batin. Kemudian selepas daripada terdahulu beredar ilmu atas ibadah yang zahir fiqh, kemudian beredar ilmu pula atas ibadah yang batin, ilmu tasawuf. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan ibadah zahir fiqh, ilmu yang berkaitan dengan ibadah batin tasawuf dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mana ibadah yang batin, amalan hati yang wajib belajar engkau akan dia daripada tawakul dan tafwid, yakni menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan reda dengan sekalian qada Allah Subhanahu wa taala, sama ada qada yang baik, iman dan taat, ataupun qada yang jahat, kufur dan maksiat, kita wajib reda. Termasuk qada jahat, kufur dan maksiat, wajib reda dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara jahat yang berlaku dari sudut ikhtiar dan usaha seseorang, kita tidak boleh reda. Jadi perkara jahat yang berlaku kepada seseorang, kufur dan maksiat seseorang, dari sudut qada Allah, semua yang berlaku termasuk perkara jahat qada Allah, dari sudut qada Allah, maka kita wajib reda, wajib terima. Tetapi perkara jahat, kufur dan maksiat, dari sudut ikhtiar dan usaha seseorang hamba yang memilih dan melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat, maka kita sama sekali tidak boleh reda. Kita hanya reda dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan usaha seseorang tetap duduk di bawah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar atas melakukan ibadah, sabar atas meninggalkan maksiat, sabar atas musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taubah dan ikhlas beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain daripada demikian itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Ini sebahagian daripada ibadah, contoh ibadah yang batin. Di antara ibadah batin laginya khauf, takut akan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ibadah batin laginya zuhud, berpaling hati daripada dunia. Syukur itu pun ibadah batin. Ingat akan mati itu pun ibadah batin. Sekurang-kurangnya wajib fardu ain atas kita mengetahui 10 ibadah batin, 10 amalan hati, sifat kepujian yang ada dalam kitab Penawar bagi Hati yang dihimpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian kita berhenti kuliah terdahulunya adalah pada pembicaraan ikhlas. Ikhlas beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipanggil riya. Ikhlas kewajipan ijma' ulama. Riya haram, dosa besar, ijma' ulama. Ikhlas kewajipan ijma' ulama. Ibadah batin. Sembahyang kewajipan ijma' ulama itu ibadah zahir. Puasa kewajipan ijma' ulama itu ibadah zahir. Ikhlas kewajipan ijma' ulama ibadah batin. Kemudian lawan kepada ikhlas adalah riya. Riya adalah maksiyah batin. Haram ijma' ulama. Riya haram, dosa besar. Dia haram-haram ni ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Tetapi riya haram, ijma' ulama, dosa besar. Jadi wajib fardu ain kepada kita mengetahui apakah dia ibadah batin ikhlas. Baik ni ibadah batin ni, kita nak semar sifat ikhlas di hati kita, kita kena kenal lah apa dia sifat ikhlas. Kemudian wajib kepada kitanya membersihkan hati daripada maksiat batin. Riya contohnya. Kita kena kenal lah apa dia maksiat batin, iaitu riya. Ini semua di antara ilmu-ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita. Kita bukan hanya menyebut sifat ketaatan zahir, ikhlas contohnya. Ketaatan batin, ikhlas contohnya. Maksiat batin, riya contohnya. Kita kena menghalusi ikhlas tu apa dia, kemudian riya tu apa dia. Itu hak fardu ain kepada kita. Hak berkaitan dengan hak batin, hati masing-masing, tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana yang saya sebut dah kuliah-kuliah terdahulunya, kita bicara ikhlas di sini adalah ikhlas tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala hati kita. Tapi sebelum bicara bab hati tempat tilik Allah, sama ada kita melakukan amal ibadah ikhlas ataupun tidak, ikhlas yang paling besar, kesucian yang paling besar adalah kesucian akidah. Itulah kesucian yang paling besar, iaitu kesucian akidah, kesucian pegangan. Dalam suratul ikhlas, dia ikhlas ni, mana apa ikhlas ni? Bersih, suci, licin. Mana beres ikhlas ni? Khalas, selesai, beres. Mana ikhlas ni suci, licin, bersih. Hak paling besarnya suci, licin, bersih akidah kita. Sebenarnya sebersih-bersih akidah kita, tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih daripada mana? Bersih daripada kesyirikan. Semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesucian hak nombor 1. Suci pegangan, suci tauhid. Semata-mata mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suci daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kita membersihkan diri kita daripada mensyirikkan Allah pada zat, kita membersihkan diri hati kita daripada mensyirikkan Allah pada sifat, dan juga mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita kena bersihkan akidah kita, iman kita daripada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita orang Islam, pastilah kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah pada zat. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah kita mentauhidkan Allah pada sifat, tidak mensyirikkan Allah pada sifat. Yang kita nak kena mati moleknya adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tu hak kita nak kena tekan molek. Dalam kaedah sifat 20, selepas daripada membicarakan wahdaniyah, sifat yang keenam, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, kemudian keesaan pada perbuatan. Dalam kaedah sifat 20, wahdaniyah, selepas mati dah di keesaan pada perbuatan, disusuli dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Mengesakan Allah pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah mana ni? Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah yang menjadikan segala-gala perkara. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang berlaku yang bukan datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini kita mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, tidak sama sekali mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini hak keikhlasan, hak nombor satu. Kalau berpegang ada perbuatan yang berlaku bukan datang dari perbuatan Allah, itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Maka apabila tidak ada keikhlasan hak paling besar tu, mentauhidkan Allah yang menjadi asas kepada ibadah kita, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan lupalah, ketika bicara ilmu yang pertama, Imam Ghazali kata, terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada semayang kita, sama ada puasa kita, sama ada haji kita dan ibadah-ibadah yang lain, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ibadah zahir, ibadah batin dibina atas asasnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita bicara dahulunya dalam kitab Minhaj, berkerlik mata, terdetik di hati pun perbuatan Allah, berkerlik mata pun perbuatan Allah. Maknanya walaupun kita ahli sunnah wal jamaah berpegang, kita ada pilihan, kita ada usaha perbuatan, tetapi kalaulah terdetik di hati pun perbuatan Allah, sama telah pilihan hati kita, tetap perbuatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah berkelip mata pun perbuatan Allah, qada dan qadar Allah, sama telah usaha perbuatan kita pun tetap keesaan pada perbuatan, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena mati molek. Hak rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam, yang mana hak dalam Terengganu FM, kita ni hak Masjid Abidin, kuliah maghrib, suara masjid live dalam Terengganu FM. Kemudian ada satu slot pagi Jumaat dalam pukul 10 lebih-lebih. Nama slot tu Ad-Dinul Khalis, agama yang suci.
Bubuh tajuk ad-dinul khalis, agama yang suci. Jadi hak selok ad-dinul khalis tu saya bicara berkaitan dengan ilmu pegangan. Tapi tidaklah baca kitab. Cuma walaupun tak baca kitab, saya akan ambil satu tajuk sebagai poin dia dalam kitab Faridatul Faraid. Tapi bukan baca kitab Faridatul Faraid, bukan. Cuma ambil dia punya tajuk dia, cadangannya bersandarkan kepada kitab Faridatul Faraid. Jadi insya-Allah untuk Jumaat akan datang ni, berapa bulan Jumaat akan datang pun esok lusa lah. Esok lusa. Lusa hari Jumaat pukul 10 lebih ad-dinul khalis akan memulai bicara rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Ni kita nak bicara berkaitan dengan keesaan Allah pada perbuatan, nak bicarakan berkaitan qada dan qada Allah sekalian perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nak memastikan kita ni suci dalam beragama, ad-dinul khalis, agama yang suci. Dimulai dengan suci yang paling besar adalah suci pegangan kita, suratul Ikhlas. Yang mana orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan selamat daripada tipu daya syaitan dan iblis. Sebagaimana sumpah iblis Azazil laknatullah. Apabila Allah Ta'ala menetapkan iblis ni sesat, iblis ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata iblisnya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Azazilnya, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Ni iblis. Dia menyandarkan kesesatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau seseorang yang suka menyandar perkara jahat yang dilakukan kepada Allah, iblis dah tu. Tetapi pegangan kita tetap dah. Kesesatan iblis tu memang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita tetap dah. Tetapi menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah, itu diharamkan. Percakapan kita yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri saya sendiri. Itu adab percakapan. Baik jahat qada Allah itu pegangan kita. Jadi iblis disandar. Oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat, jadi iblis sandar kesesatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis dia bersumpah dia akan menyesatkan sekalian yang ada atas muka bumi ni. Dia akan memperhiasi. Dia akan memperhiasi. Memperhiasinya macam mana? Perkara tu perkara yang maksiat, tapi dia hias-hias jadi comel. Perkara tu perkara comel, dia pusing-pusing nampak tak comel. Ni. Iblis akan memperhiasi pada ni. Perkara tu perkara salah, tapi rasa tak salah. Perkara tu perkara comel, perkara wajib, tapi rasa macam tak payah pun ni. Ni. Mari mana ni? Pada ni. Beramal tanpa ilmu tak jadi gitu. Tak jadi apa, kita boleh buat amal pun. Dia rasa macam molek pula dah. Apabila mengekali jahil fardu ain, dosa besar, baik comel apa. Kemudian macam mana pegangan? Kalau berpegang dengan akidah terpesong, habis cerita, molek dah dia kata. Kita orang Islam kan beriman lah. Tak semestinya. Lepas tu macam mana dengan ilmu sembahyang? Sembahyang pandai dah dia kata. Kalau tak pandai takkan saya boleh sembahyang. Pandai tak pandai belajar dulu. Tapi dengan tak belajar tu dia rasa macam okey je, tak ada apa-apa boleh buat amal je. Jadi macam mana hak kewajipan belajar ni, kewajipan ijma' ulama. Tinggal belajar ni dosa besar, tapi dia rasa macam okey je. Mari mana tu? Iblis akan ni, apa ni?
Dia akan memperhiasi, pusing. Jelas-jelas tu. Tinggal kewajipan tu dosa besar, tak ada apa pun dia rasanya. Dia rasa okey je. Orang duduk belajar, belajar. Dia jadi, hak orang belajar, hak kewajipan fardu ain, dikira macam, dah comel pula dah. Belajar banyak-banyak, beramal kedok, tak tahu. Dia jadi macam, tak suka pula tengok pada orang belajar. Mari mana tu? Ini fahaman anggapan yang seorang. Iblis kata dia akan memusingkan. Dan Iblis mengatakan bahawa dia akan menyesatkan sekaliannya. Melainkan hamba engkau ya Allah yang telah disucikan oleh engkau ya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba engkau ya Allah daripada mereka itu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Kesucian yang pertama yang disucikan oleh kesucian akidah. Ini orang yang tidak akan dapat diperdaya oleh iblis. Dan kesucian kemuncaknya, kesucian hati beribadah yang sebenar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disucikan oleh Allah ni, yang pertama kesucian akidah, pergi pada kemuncaknya adalah kesucian hati beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di Masjid Abidin saya bicara hak berkaitan qada tu memang lama sedikit lah. Lama sedikit. Kemudian insyaAllah lah untuk Ad-Dinul Khalih tu saya akan lengkapkan pula pembicaraan hak berkaitan dengan qada dan qadar, keesaan Allah pada perbuatan. Nak pastikan bahawa kita benar-benar suci, bersih, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita nak bicara berkaitan dengan ikhlas, kesucian hati, selepas daripada amal-amal yang kita lakukan sebenar. Sembahyangnya dengan ilmu sebenar, puasanya dengan ilmu sebenar, membaca Al-Qurannya dengan ilmu sebenar. Kemudian sembahyang, puasa, membaca Al-Quran semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tiada kerana yang lain, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila pergi kepada keikhlasan beribadah semata-mata kerana Allah ni, kita mulai dengan yang pertamanya adalah ikhlas ketika kita menuntut ilmu. Sebab kita beribadah kepada Allah, ibadah adalah buah kepada ilmu. Yang mana permulaan ayat dalam kitab Minhajul Abidin, wa'lamu annal ibadata samaratul ilmi. Ketahui olehmu akan bahawa sesungguhnya bermula ibadah ialah hasilan kepada ilmu. Ibadah ialah hasilan kepada ilmu. Jadi maknanya ilmu di hadapan hasilnya adalah ibadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Bermula ilmu adalah imam kepada amalan, dan bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Maka amal ibadah kita dimulai dengan ilmu. Kita kena tanam molek keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu ni, kita menuntut ilmu semata-mata tuntut reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuntut ilmu semata-mata tuntut reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuntut ilmu untuk beribadah. Kita tuntut ilmu untuk mengeluarkan kita daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu kerana apa? Kerana nak dapat nak dapat ketinggian dunia, nak bermegah-megah, nak dapat ganjaran, harta, pangkat dunia, contoh itu riak. Yang mana orang yang belajar ilmu bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah mempersiapkan tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Man talabal ilm li ghairillah falatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang belajar ilmu agama bukan kerana Allah, dia telah mempersiapkan tempatnya dalam neraka.
Yang mana penekanan berkaitan dengan keikhlasan dalam belajar ni, contoh dalam kitab Hidayatus Salikin. Tetapi dalam kitab Hidayatus Salikin, sebelum ditekankan berkaitan dengan keikhlasan dalam belajar, dalam kitab Hidayatus Salikin terlebih dahulu ditekankan berkaitan dengan sukatan ilmu. Maknanya sebelum kita cerita ikhlas, buat biar betul dulu. Macam sebut tadilah, semayang biar betul dulu, puasa biar betul dulu, membaca Al-Quran biar betul. Lepas tu bicara bab ikhlas. Belajar biar betul dulu. Belajar fardu ain permulaannya. Ilmu agama Allah ni luas. Sampai ke mati pun kita belajar tak akan habis. Tapi ilmu agama Allah yang luas, sebahagian kecil sahaja fardu ain. Jadi peringkat permulaan kita nak belajar kena fokus kepada ilmu fardu ain. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Oh ni adab kita dalam belajar. Adab kita dalam belajar, kita kena jaga dia punya keutamaan tu terlebih dahulu. Orang mengajar pun sama juga adabnya, dia kena memastikan dia nak ajar ilmu-ilmu ni mesti mengikut tahap orang yang nak belajar. Itu adab kepada yang mengajar pula. Bukan kata mengajar ikut nak beri, bukan. Dia kena tengok pula orang yang dia nak ajar tu orang duduk level mana. Kena pastikan tu. Jangan pula kita buat mudah-mudah. Takkanlah kita nak letak orang di pintu masjid, nak tanya awak lepas dah lagi fardu ain. Kenapa? Ajarlah fardu ain. Tak ada masalah lahnya. Yang dia ajar ilmu bukan fardu ain tu kenapa? Jadi seolah-olahnya mempermain-mainkan, memperolok-olokkan berkaitan dengan adab mengajar, penting berkaitan dengan macam mana ilmu apa yang kita nak bagi pada orang yang nak belajar. Dimulai dalam kitab Minhaj ni lah. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ini adab orang belajar dan adab orang mengajar. Bukan buat main-main. Sebab ini kewajipan fardu ain, ini kewajipan yang mandatori, yang putus. Ilmu asas fardu ain ini wajib atas kita belajar, dan bagi mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka wajib mengajar ilmu fardu ain. Faham tak ni? Kita ni tak ada ilmu, maka wajib atas kita belajar. Kemudian apabila Allah Ta'ala beri ilmu kepada kita, kita wajib mengajar hak asas, hak fardu ain tu mula-mula sekali. Letak molek tu. Itu kewajipan tu. Tanggungjawab yang besar kepada mereka-mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab zahirnya kerana belajarlah. Belajar, Tuhan beri ilmu. Maka itu satu amanah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengajar masyarakat. Dan mengajar masyarakat ni macam mana? Ikut garis panduan lah. Ikut garis panduan. Jangan ikut suka kita. Itu tak ada adab orang panggil. Ikut garis panduan. Contoh dalam kitab Minhajul Abidin, dan kitab Hidayatus Salikin, dan kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita pun maklum ilmu hak fardu ainnya tauhid, fiqh, tasawuf. Maka kena fokus tu lah. Kita hak tak reti, memang kita nak fokus kepada belajar fardu ain. Kita nak belajar fardu ain, kena ada yang mengajar ilmu fardu ain. Sebab itulah lebih besar tuntutan ni kepada orang yang mengajar. Sebab orang yang mengajar ni dua perkara atas dia. Yang pertama, itu kewajipan dia. Yang kedua, dia nak menyempurnakan kewajipan kepada orang yang diajar tu. Orang yang mengajar, dia ada dua. Yang pertama, tuntutan atas diri yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk cari ketinggian dunia, untuk menunaikan tanggungjawab. Itu kewajipan atas orang mengajar. Kemudian, untuk memastikan orang yang belajar tu lengkap ilmu asas fardu ain. Waktu penting waktu tu.
tu kena letak molek. Jangan beri ikut suka je kat awak lah nak baca mana pun. Kadang-kadang awak lebih kurang pula. Atau kan kita nak letak orang pitu periksa dia lepas fardhu ain ke tak. Dan kita ajar ilmu apa? Saya bukan ajar ilmu fardhu ain. Kenapa? Tak payah periksa dah. Sebab apabila kita ajar tu bukan ilmu fardhu ain, berarti orang di hadapan kita tu ilmu fardhu ain beres dah. Ke macam mana? Bila ilmu fardhu ain beres dah, kita nak periksa buat apa lagi orang masuk kelas kita? Ada ni. Ini. Orang nak belajar atas tanggungjawab atas masing-masing. Orang yang mengajar pula tanggungjawab atas diri dia. Untuk memastikan dia ajar ilmu fardhu ain itu kewajipan atas diri tu. Dan untuk memastikan bahawa orang yang datang belajar tu dapat menyempurnakan kewajipan fardhu ain atas diri mereka. Ada ni. Letak molek hak ilmu, kemudian barulah pergi kepada belajar ikut garis tadi ni. Mengajar ikut garis tadi ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Letak molek dulu jalanan, lepas tu letak niat molek. Belajar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya sebut hak kuliah mana terdahulunya, kalau ngaji pondok memang tugu akan ulang-ulang cerita bab keikhlasan. Pada ni. Sebab apa? Sebab kalau kita ikhlas, kita akan dapat dunia dan akhirah. Kalau kita tak ikhlas, dunia mungkin kita dapat juga, tapi bukan dengan redha Allah, dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Dapat dunia, dapat setengah dunia, tapi setakat dunia akhirahnya neraka Allah. Sebab apa? Sebab telah mempersiapkan tempat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau belajar bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia inilah cerita lama-lama lah ni. Cerita lama-lama. Kadang-kadang dididik oleh yang mengajar dengan keduniaan. Ni dididik dengan keduniaan. Ngaji pondok zaman penjajah, penjajah memanglah dia anti pondok ni. Kemudian penjajah buat sekolah agama. Ditanam pula, belajar kelas ni keluar boleh gaji banyak ni. Kelas ni keluar boleh gaji banyak ni. Ditanam seumpama tu. Ini cerita orang tua-tua ni. Ini cerita orang tua-tua. Macam mana? Dia ada kelas-kelas dia lah. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Gaji RM60 ke, RM70 ke. Ni bukan gaji zaman learning ni. Ni cerita lama ni. Masa penjajah ni. Dia letak dah. Kalau habis kelas ni, dia adalah kelas 4, 5, 6 gitu dah. Ya ke tak tahu ni. Ni pun cerita orang tua ni. Habis kelas ni, keluar RM60 gaji. RM70 ke, RM80 ke. Gitu. Maknanya dia tanam dengan keduniaan. Sebab apa? Sebab penjajah dia mengkaji bab agama Islam. Nak halang orang ngaji agama, orang Islam minat ngaji agama. Macam nak merosakkan, beri ilmu agama, pusing kerana. Dia gitu. Sebab kalau halang daripada belajar ilmu agama, orang Islam akan belajar ilmu agama. Sebab orang Islam nak beragama. Bila orang Islam nak beragama, mesti berpandu pada ilmu. Jadi, tak boleh halanglah ilmu agama. Maka dia pun beri ilmu agama. Tapi, dia tahu macam mana nak merosakkan. Dia pusing. Pusing apa tu? Pusing kerana. Letak kerana. Kenapa? Kerana nak dapat gaji. Kita pun kalau belajar seumpama tu, wajib bertaubat. Untuk memadamkan tempat neraka yang kita telah mempersiapkan tadi. Man talabal ilma li ghairillah fatabawa makam nar. Siapa belajar ilmu agama bukan kerana Allah, ia telah mempersiapkan tempat dalam neraka. Bertaubat untuk menghapuskan dosa kita. Dosa besar kerana riak.
belajar bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan tempat yang kita persiapkan untuk diri kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat. Kalau tidak bertaubat, bawa sampai ke mati, tu tahta masyiatillah lah, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ni. Kita pun samalah. Kita nak belajar ke, kita mak ayah nak sanuk kita belajar agama ke, letak niat molek. Hak dapat gaji 60 riyal ke 70 riyal tu rezeki. Bukan kata agama kita toloklah hak tu gaji. Tak. Kalau belajar kerana nak RM60 itu, dapat RM60 tapi tak dapat akhirah. Tapi kalau kita belajar lillahi ta'ala, dapat juga RM60, dapat akhirah. Ke macam mana? Kita belajar kerana Allah. Habis belajar, orang dakwi kita RM60. Kalau kita habis kelas tu, bolehlah RM60. Orang dengar tak relevan. Dia kata RM60 gaji apa pula? Ni gaji zaman itulah ni. Tapi nak ceritanya, kalau belajar tu kerana RM60, boleh RM60. Tapi akhirahnya neraka. Tapi kalau belajar lillahi ta'ala, habis kelas tu, boleh RM60 juga. Tapi boleh akhirah. Dunia dan akhirah. Lepas tu duduk tekan, rugi kita. Kalau kita niat dunia, dapat dunia. Tapi bukan reda Allah. Akhirahnya tak dapat. Tapi kita belajar ilmu yang sama. Letak niat kerana Allah. Kita dapat dunia. Bukan tak dapat. Tapi dunia yang diredai oleh Allah. Dan kita dapat akhirah. Zahirnya belajar sama. Zahirnya pandai pun sama. Hak bezanya, ni hak dalam ni. Kerana apa? Lepas tu biasa duk pesan bab ikhlas, ikhlas. Kenapa tu pesan? Sebab hati kita ni berbolak-balik. Berbolak-balik. Bila pandai, dia boleh jadi pusing tu. Boleh jadi pusing. Tapi hak mula-mula tu kena tanam molek. Hak mula-mula tanam molek. Niat tu letak molek. Kalau niat tak letak molek, kemudian tidak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hak inilah yang melahirkan ulama-ulama su, ulama-ulama jahat. Sebab dia belajar matlamatnya dunia, maka ilmu yang didapat dia akan jual untuk dapat habuan dunia. Mari mana ulama-ulama jahat ni, mari daripada belajar tidak ada keikhlasan. Pandai ni. Akan melahirkan ulama-ulama su, ulama-ulama jahat yang ni, yang mana kalau kita bicara berkaitan dengan kedudukan ulama-ulama su ni, hak Nabi kata lebih ditakuti daripada Dajjal lagi. Lebih ditakuti daripada Dajjal. Siapa? Orang-orang berilmu yang jahat. Kenapa? Permulaannya dia belajar, dia tidak tak tanam niat molek. Tak tanam niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ni. Dapat ilmu pun, ilmu tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat ilmu pun, tak akan bertambah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bertambah ilmu, tidak bertambah petunjuk daripada Allah, maka akan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man izdada ilman, lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Nabi kata, sesiapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah petunjuk, nescaya tidak bertambah daripada Allah, melainkan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu bertambah, tapi diri bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang didapat, dia akan kejar untuk habuan dunia. Sebab matlamat belajar adalah kerana untuk dapat kedudukan, harta benda, ketinggian pangkat di dunia. Jadi kalau ada niat seumpama tu, taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbetulkan niat kembali. Belajar zahirnya sama saja belajarnya. Belajar zahir sama je. Yang kita nak tukarnya, letak niat molek. Kalau niat terdahulu niat yang salah, bertaubah, letak niat belajar semata-mata untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala, belajar semata-mata untuk beramal. Jikalau Allah Ta'ala beri ilmu yang lebih kepada kita, kita nak bawa keluarga kita kepada jalan agama, kita nak bawa masyarakat kita kepada jalan agama, jikalau Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang lebih kepada kita.
Kalau Allah Ta'ala beri ilmu kodok-kodok untuk bawa diri kita sendiri. Itu niat kita belajar untuk beramal. Jadi dimulai keikhlasan adalah dalam belajar. Kemudian pergi pula keikhlasan dalam beramal. Keikhlasan dalam beramal. Keikhlasan pada permulaan melakukan amal. Keikhlasan pada ketika buat amal. Dan keikhlasan selepas daripada kita buat amal. Sebelum kita buat amal, kita nak buat amal tu kerana Allah. Sedang kita buat amal kerana Allah. Selesai kita buat amal kerana Allah. Kita dah ukar dah tu. Kita dah ubah niat dah. Walaupun kemudian orang tak ingat dah amal kebaikan kita contohnya. Kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula kemudian kita ukar. Mana ukar? Kita rombak balik. Siapa tu yang buat madrasah tu? Yang comel madrasah tu siapa yang buat? Titik ni, penak lelah siapa tu? Wang ringgit siapa tu? Saya lah tu. Saya lah pulaknya. Sebelum tu, dia buat tempat tu lillahi ta'ala. Dia buat pula kerana Allah Ta'ala. Bekal akhirah. Siap buat pun kerana Allah Ta'ala. Tapi lama-lama, hak jasa dia tu, orang tak ingat dah. Dia pun ungkit kembali. Dia ubah niat dia. Dia putus kembali amal dia yang akan jadi bekal di hari akhirah. Sebab apa? Sebab tak kekal keikhlasan tu. Keikhlasan sebelum buat, keikhlasan ketika melakukan amal, dan keikhlasan selepas siap kita melakukan amal. Ni hati nak kena jaga semua ni keikhlasan ni. Kalau lucu keikhlasan kemudian, tu timbul ungkit mengungkit. Kenapa timbul ungkit mengungkit? Kenapa? Kerana sudah berpaling niat untuk dapat kepujian. Orang tak ingat dah kebaikan kita, kita kena ungkitlah supaya orang kembali ingat akan kebaikan yang kita lakukan. Maka terbatallah keikhlasan kita. Jadi seolah-olahnya kita buat satu amal. Contoh kita kata buat satu benda yang besar, kemudian kita ambil tukar, kita kata pecah. Seolah-olahnya gitulah. Kita buat satu pekerjaan kebajikan, pahala yang besar pada kita, tiba-tiba kita ambil tukar, kita pecah. Tak jadi bekal untuk hari akhirah kita. Sebab itulah bak hati kena istiqamah. Dalam bak hati kita kena belajar berulang-ulang. Bukan tak pandai. Orang belajar pun kena berulang-ulang ilmu bak hati. Orang mengajar pun kena berulang-ulang ilmu bicara berkaitan dengan hati. Orang belajar kadang-kadang ilmu-ilmu tasawuf hati ni belajar semua dah kitab penawar bagi hati contohnya. Tapi kenapa masih lagi mengulangi belajar kitab penawar bagi hati? Dan orang mengajar pula, mengajar sudah berulang-ulang kali kitab penawar bagi hati. Kenapa masih lagi mengajar kitab yang sama? Sebab untuk kita peringatkan hati kita masing-masing. Hati orang belajar dan juga hati orang yang mengajar terutama sekali. Sebab orang belajar tak apalah. Dia ajar. Orang mengajar pula, siapa nak ajar? Orang mengajar, siapa nak ajar? Kitab ni yang akan ajar. Baca kitab-kitab bicara berhati, kitab tasawuf, kitab ni lah yang akan ajar, peringat kepada hati orang yang mengajar. Dalam bab akidah, tu clear lah. Orang belajar ke mengajar ke bab akidah tetap dah kita kemas. Orang belajar ke mengajar ke dalam bab amal zahir, kita kemas semua dah. Pandai ni, ni nak kemas bab hati. Orang belajar nak kemas bab hati, orang mengajar sama terus nak kemas bab hati. Kena sentiasa ulang hak berkaitan dengan ketaatan hati. Untuk memastikan bahawa ketaatan kita tu istiqamah. Ikhlas kita tu istiqamah. Sampailah kepada kita mati keikhlasan kita wa amal ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kira-kira kita ni habislah tajuk berkaitan dengan ikhlas ni dah. Kita pun sambunglah kitabnya pula. Dalam kitab Minhajul Abidin dia akan masuk pula kepada pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat
kecelaan yang ditegah pada syarak pada agama, dan wajib bahawa belajar pula akan segala manahi, yakni segala yang ditegah akan dia, yakni segala sifat-sifat hati yang ditegah akan dia, yang iaitu segala yang tegah akan dia itu lawan bagi segala perkara ini. Mana perkara ini? Hak ibadah yang batin, amalan hati yang kita bicara terdahulu. Contohnya seperti pemarah dan cita-cita yang panjang, dipanggil panjang angan-angan, dan riak dan kibir, supaya engkau jauh akan dia akan pergi pula kepada ilmu berkaitan dengan sifat-sifat yang ditegah pada syarak, sifat-sifat yang dicela pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.